This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Kalau kita perhatikan dekat pangkal pokok ni, kita ada dalam 6 tong 6 tong. Lepas tu dekat atas lagi ada banyak tong. Ini adalah sebagai sumber air dia punya tadahan lah. Untuk penyiraman. Untuk penyiraman, guna untuk penyiraman. Sebab kawasan bukit ni dia perlu sedut air daripada bawah kepada tangki siraman dan baru diagihkan kepada pokok lah. Okey. Kaedah penyiraman yang digunakan pun secara rencis lah. Rencis. Okey. Okey, Mr. Lim. Dengan keadaan macam ni, semasa pokok semasa macam ni, berapakah keperluan air yang dipraktikkan? Okey, keperluan air yang diperlukan memang tinggi bagi sepokok. Bila saya sebut dalam pasaran, kita perlukan 3 hingga 5,000 liter sepokok. Banyak orang mempertikaikan kuantiti air ini. Tetapi biasanya kita tahu yang orang mempertikaikan tu orang yang tidak menanam durian. Boleh kata ramai yang beranggapan kalau 3,000 satu ton drum besar tu. Saya. Tetapi kalau kita menggunakan pengiraan jarak penanaman durian, contohnya 10 meter kali 10 meter, maksudnya 100 meter persegi. Kalau dibagi dengan 3,000 liter air dengan 100 meter persegi, maksudnya air kita bagi cuma dalam 3 cm sahaja siramannya. Dan kita tahu kalau soalan kita tuju pada orang ramai, berapakah dalamnya tanah patut kita siram air supaya akar dapat makan? Banyak orang bagi saya jawapan 10 cm, 20 cm. Jadi sebenarnya kita tahu kalau 3 cm pun sudah mencukupi. Kalau kita hanya setakat menyiram air, permukaan dan nampak basah dan tutup, air yang diperlukan memang tidak cukup, pokok akan stres. Contohnya kita minum air setiap hari dengan satu sudu, dan kita kekurangan air. Dan kita ingat dah minum satu sudu cukup. Jadi itulah persepsinya kita tidak menggunakan pengiraan. Kalau contoh seandainya hujan turun, kalau kita ukur hujan turun, contohnya hari itu turun dalam 3 cm. Maksudnya dalam sebab tu hujan sekali turun, pokok 2 kali turun, pokok boleh keluar daun baru. Sebab air itu mungkin dalam 7 hingga 8,000. Contohnya taburan hujan di Raub lebih kurang dalam 2,005 hingga 3,000. Kalau kita bahagi dengan 100 hari hujan, maksudnya sekali hujan pun ada 25 mm hingga 30 mm. So maksudnya 3,000 liter sekali hujan turun. Itu membasahi seluruh kawasan. Okey, kalau perasan Januari baru ni, Januari 2021, penghasilan D24 di Raub boleh katakan tidak ada mengkar. Tak ada mengkar dan kualiti tinggi lah. Ini adalah bukti juga daripada bila D24 hujan yang mencukupi, mengkar tidak berlaku. Dan kita sedia tahu ialah D24 asalnya daripada Bukit Merah Taiping. Dia merupakan tempat orang berjudi. Hari ini hujan atau tidak, tabur hujan yang tertinggi di Malaysia adalah di Taiping. Dan di Taiping sebenarnya tanah D24 kalau tak pasang pengairan pun masih selamat sebab hujannya memang tinggi berbanding dengan tempat lain. Jadi kita tahu kalau nak tanam D24 air kena banyak. Tetapi kalau sekarang nak tanam adalah tidak dinasihatkan. Sebab apa? Kalau kita tanam dengan air pengairan cukup, hasil kualiti bagus. Kalau petani lain tidak masak, harga pun akan menjunang. Jadi D24 ini sudah boleh kata masuk ke penghujung lah. Cuma yang ada tanah dia simpan. Walaupun kita tahu D24 makan yang memang sedap, memang luar biasa, tetapi yang tak masak tu pun banyak luar biasa juga. Okey, maknanya daripada kualiti yang dihasilkan sekeliling akan menjejaskan jugalah walaupun produk tu berkualiti. Tapi solusi utama atau keyword utama untuk kejadian buah loko mangkau ni lebih kepada pengurusan air . Ya, pengurusan air dan juga pengurusan air pun juga bagaimana kita menyiram. Adakah yang kita menyiram tu contohnya 3,000 tu 1 jam habis menyiram ataupun 2 jam, 3 jam, 5 jam, 10 jam. Jadi kaedah penyiraman juga penentu untuk memastikan kita dapat memenuhi keperluan air pokok yang diperlukan, air yang diperlukan oleh pokok.
Jadi bagi kita pengurusan air ini memerlukan sedikit penelitian dan juga sedikit penyelidikan lagi supaya para petani yang menceburi tahu apa yang perlu dibuat, apa yang patut dibuat. Okey lah, kalau contoh tuan kebun tak tidur kebun duduk pekerja. Banyak yang berlaku malam tadi bila tanya pekerja hujan ke tidak. Okey, jawapannya hujan. Kadang-kadang perkara tu jadi terlampau subjektif. Hujan sekejap pun hujan juga. Okey, hujan lama pun hujan juga. Kadang gerimih pun dia kata hujan juga. Maknanya hari untuk besok kalau tiba untuk untuk penyiraman, okey, faktor hujan semalam tu pun perlu diambil kira lah. Jadi kalau boleh kita nak memastikan pengiraan kita betul ialah kita harus menggunakan tensiometer untuk mengukur kelembapan tanah, ataupun kita kena sediakan satu balang untuk mengukur air berapakah banyak hujan turun. Okey. Atau dengan kaedah tradisi, ambil cangkul gali tengok berapa dalamnya tanah yang lembab disebabkan hujan. Jadi itulah yang sebenarnya membantu kita membuat, bukan hanya menggunakan teka-teki ataupun menggunakan perasaan hati. Banyak orang menanam menggunakan perasaan hati, itu bahaya. Seterusnya kita ronda sikit lah kot. Kita tengok sikit macam mana keadaan kebun ni. Okey, satu lagi lah yang jadi bukan masalah. Dia kadang-kadang benda ni tak kita sedar lah. Kalau boleh nak minimumkan lah penggunaan contohnya berdiri bawah pokok, tempat berkumpul, jangan jadikan durian tempat berkumpul. Sebab struktur tanah tu pun akan terganggu. Kalau contoh lepas siram kawasan ni dah lembab, berkumpul ramai-ramai, memang padat. Kalau kita pijak tu memang akan membahayakan. Kalau boleh pergerakan dalam kebun kita harus dikurangkan seminimal yang mungkin. Ini juga dapat mengurangkan masalah penyakit kanker. Okey, stop lah. Okey, bagaimana kita bila tengok pokok ni macam mana kita nak nilai pokok ni sihat atau tidak lah. Sebenarnya untuk indikator kesuburan pokok kita boleh tengok. Okey, kalau dekat sini kita boleh nampak batang ni merekah. Okey. Boleh, okey. Okey, kalau kita tengok dia dah start pecah. Okey, ini bukan tanda pokok tidak sihat. Okey, sebenarnya kalau merekah ni, ini adalah indikator bahawa berlaku perubahan atau penambahan saiz pada pokok lah. Okey, mana kalau pokok merekah tu, pokok tengah membesar. Kalau batang licinnya, pokok pun boleh tengok kebanyakan pokok yang kena serangan kanker, kalau kebanyakannya pokok yang tak sihat. Okey, maknanya kalau ada merekah macam ni, ini sebenarnya tanda pokok kita sihat. Dia berlaku tumbesaran lah. Okey. Untuk pengurusan baja tadi kita sebut B pasal baja. Okey, kalau boleh kita lihat dekat lantai kanopi ni, ini baru kesan pembajaan lah. Okey, untuk pembajaan pastikan kita baja dia betul-betul hujung kanopi pokok. Jangan baja di pangkal sebab taburan akar utama yang paling banyak adalah di bahagian hujung kanopi dan bawa 1/4 keluar daripada kanopi. Okey, ini contohlah baju yang baru ditabur, saya ingat dalam 2 ke 3 hari macam tu.
Okey, ni contohlah dua pengurusan yang berbeza sebelah lot yang lain. Kalau kita perhatikan lot ni kita simpan rumput, dan lot di sebelah ni aplikasi penggunaan racun rumpai. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Okey, yang atas tu musangking lah. Contohnya di 24 tu baru umur dah 20 ke 25 tahun. Campur atas 6 tahun, mana pokok ni pun dah berumur dalam 31 tahun lah. Kita ni tengok pokok sebelah kanan juga. Pokok ilok yang besar. Tetapi yang ni dibuat kantor mana juga. Okay, yang ni pokok ni pun dalam 6 ke 7 tahun lah. Dulunya daripada cerita kebun ni, dulunya pokok ni pokok kampung. Okey, tanam pokok kampung dan dicantum dengan D24, dan akhirnya dicantum sekali lagi dengan musangking lah. Okey, lagi satu saya nak tekankan. Untuk pokok durian bukannya pokok kahwin, pokok cantum. Kahwin lebih kepada jantan dan betina. Okey, untuk pembiakan vegetatif, pokok cantuman. Banyak yang salah guna term lah, sebab term tu tak sesuai untuk ni. Dia sebenarnya bug graft lah. Okey, yang ni dalam 6 ke 7 tahun lah selepas cantum. I'm out of time to make you mine. Baby, show